جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ilmu yang kita pelajari. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menambah kekuatan pada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita tahu. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita jawab beberapa soalan yang ditengahkan oleh para pecinta ilmu. Yang pertama, saya nak tanya mengenai apakah hukum apabila imam membaca ayat Al-Quran sama ada dalam sembahyang dan sebagainya terlalu berlagu. Minta Ustaz jelaskan. Jadi soalannya, macam mana baca Al-Quran sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang, membaca dalam keadaan berlagu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca Al-Quran berlagu ialah suatu yang dituntut oleh Islam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, laisa minna man lam yataghanni bil Quran. Laisa minna man lam yataghanni bil Quran. Maksudnya, Nabi sebut bukan di kalangan umatku orang yang
tidak berlagu membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu adalah sesuatu yang dituntut kita baca berlagu. Seorang tu boleh baca tanpa lagu, baca keras ya, dengan baca berlagu. Baca Al-Quran berlagu itu dituntut oleh agama, dianjurkan oleh Nabi kita SAW. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, Zainul Quran bi aswatikum. Zainul Quran bi aswatikum. Maksudnya, hiaskan Al-Quran dengan suara-suara kamu. Jadi Al-Quran, bila Nabi suruh untuk kita hiaskan dia, maka cara nak hiaskan Al-Quran ialah dengan kita membaca Al-Quran cara berlagu. Bukan dituntut sampai kita nak kena mengaji ilmu lagu pula, Sika, Bayati dan sebagainya. Tapi kemampuan kita berlagu tu setara mana? Kemampuan kita untuk baca Al-Quran berlagu tu setara mana? Jadi sekat tu je lah. Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut, memberatkan seseorang melainkan mengikut kemampuan dia. Ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata pada seseorang yang bernama As-Sa'ib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia tanya, ya bena akhi, hal qara'ta al-Quran? Ha, baca Quran tak? Naam, kata dia. Jadi bila seorang yang bernama As-Sa'ib itu kata dia baca Quran, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ghanni bihi. Baca Quran berlagu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab kata dia, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku pernah dengar Nabi kita bersabda, ghannu bil Quran, laisa minna man lam yughanni bil Quran. Baca Quran berlagu, kata Rasulullah, bukan daripada kami, bukan daripada aku orang yang tidak berlagu membaca Al-Quran. Maknanya Nabi SAW selaku Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, menganjurkan kita umatnya, kalau kamu umatku, jadi baca Quran tu berlagu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi bukan sakat suruh baca Quran tu berlagu, wabku, menangislah ketika mana kamu baca Al-Quran. Nabi sebut, fa illam taqdiru 'alal buka fatabaku. Tetapi kalau kamu tak mampu nak baca Quran, menangis, jadi bacalah Al-Quran dalam keadaan seperti mana kamu buat menangis. Jadi maknanya Quran ni dia kena baca dalam bentuk hazin disebut. Hazin ni maknanya baca dalam keadaan nada sedih. Kalau kita baca dalam keadaan nada sedih, jadi dia boleh menimbulkan kita menangis. Menangis itulah yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila Nabi suruh kita baca Quran berlagu, maknanya kita mengelokkan suara kita. Bagi elok suara kita, baca bagi elok. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan baca dalam keadaan sedih. Itulah yang dimaksudkan dengan
laisa minna man lam yataghanni bil Quran. Bukan di kalangan umatku orang yang tidak berlagu dalam Al-Quran. Maknanya memperelokkan suara baca dalam keadaan sedih. Itu maknanya yataghanni bil Quran. Allah Sayyidina Muhammad. Dan tak boleh Quran dibaca macam lagu-lagu orang hari ini. Tak boleh, itu hukumnya haram. Jadi kita baca Quran ikut berentak-rentak lagu, irama dangdut ke pop ke, tak boleh, hukumnya haram. Yang dimasukkan berlagu tu maknanya baca dalam keadaan suara kita bagi elok, kemudian baca dalam keadaan sedih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang sesuai dengan kebesaran kitab suci Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Quran seperti mana diturunkan. Damiah duduk tepi kat ni. Tepi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diturunkan kepada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi sebegitulah disunatkan kita membaca Al-Quran. Seperti mana malaikat Jibril turun kepada Rasulullah, membaca Al-Quran kepada Rasulullah dengan suara yang terbaik, dengan lagu yang elok, dalam keadaan sedih. Jadi begitulah Nabi kita SAW menyampaikan Al-Quran kepada kita, dan sunat kita baca seperti mana Nabi kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan yang kedua, apakah hukum orang yang tidak membayar hutang, dan apakah akibatnya di akhirat kelak? Ramai orang yang berhutang dengan saya dan mereka sengaja tidak membayar hutang tersebut walaupun mereka mampu membayarnya. Hutang itu pula besar jumlahnya, menyebabkan fikiran saya tidak tenang memikirkannya. Okey, hukum berkaitan dengan hutang. Semua orang tahu hutang, kalau kita berhutang wajib kita bayar. Wajib kita bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis Nabi kita sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, matlul ghani zulmun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa idza usbi'a ahadukum ala mali'in falyasba'. Mentakhirkan membayar hutang bagi orang yang mampu itu satu kezaliman. Salah Rasulullah. Mampu bayar tapi tak bayar, itu ialah satu kezaliman yang dibuat oleh seseorang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang berhutang dengan dia, kawan yang berhutang ni dia tak mampu bayar, contohnya Sayyidina Sayyidina Muhammad, akhirnya dia minta tangguh. Boleh tak tangguhkan sikit, saya nak bayar hutang ni. Jadi hukumnya sunat bagi orang yang orang berhutang dengan dia memberi tangguh. Salah Sayyidina Muhammad. Cumanya masalahnya orang berhutang ni dia macam tak tahu dia berhutang. Itu masalahnya. Salah Sayyidina Muhammad. Macam mana perasaan orang yang kita berhutang dengan dia tu? Sebab dia habaq, salah Sayyidina, dia nak berhutang. Waktu dia janji, masalah Sayyidina Muhammad, dia janji nak bayar hutang. Tapi bila mana dah dia beri hutang pada dia, dia buat tak tahu ya. Lepas tu pula masalah Sayyidina Muhammad bila dapat duit, dia bukan nak bayar hutang, dia tangguh. Orang yang berhutang ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak boleh pergi buat umrah, tak boleh pergi buat haji.
Kalau dia pergi buat haji pun, dia pergi buat umrah pun, masalah Sayyidina Muhammad, haji ni Allah tak terima, umrahnya Tuhan tak terima. Pergi buat apa? Sebab dia ada yang wajib dia pergi. Contoh, kita kata macam lama ayah kita meninggal, dia tak pergi lagi Mekah, dia tak pergi lagi umrah, dia tak pergi lagi haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajib anak-anak ataupun waris ni menyelesaikan dulu masalah berkaitan hutang dia dengan Tuhan. Mana kalau ada orang pergi Mekah, jadi kita minta dia tolong buat haji bagi ayah, mak kita. Wajib hukum dia. Salah Sayyidina Muhammad. Sebelum pembahagian faraid tu, salah Sayyidina Muhammad, wajib Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selesaikan masalah hutang orang tua kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas daripada tu barulah, sebab ada satu orang sahabat, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, saya macam mana Rasulullah? Mak saya mati, dia masih belum tunaikan haji. Nabi kata, macam mana kalau orang tu mati, dia masih berhutang pada Sayyidina Muhammad, adakah wajib kita bayar? Wajib, kata sahabat tu. Kalau dengan orang pun wajib bayar, dengan Allah lagi-lagilah wajib bayar hutang dengan Allah. Jadi anak-anak semua bagi perhatian, kalau mak ayah kita masih belum pergi buat haji, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pastikan kita lunasi dulu hutang dia dengan Allah. Kalaupun tak ada hutang dia dengan orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau perang fisabilillah, tak syahid orang yang berhutang, ala Sayyidina Muhammad, tak syahid orang yang berhutang. Jadi makam syuhada ditangguhkan sehingga hutang selesai dibayar. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW, pada saat Nabi nak menyembahyangkan seseorang sahabat, soalan pertama Nabi tanya, dia ada hutang tak? Salah Sayyidina Muhammad. Kalau dijawab, ada Rasulullah, Nabi kata, aku tak semayang. Sebab semayang tu free lah. Pasal apa? Sebab dia nak diampun. Sebab sembahyang mayat tujuannya untuk kita berdoa, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, minta diampunkan Allah dosa dia. Tapi Allah tak ampun kalau berkait dengan orang, melainkan kita meminta dihalalkan. Kalau dia kata halal, selesai. Kalau dia kata aku tak halal, bayar dulu, wajib bayar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu isu berkaitan dengan hutang. Melainkan kalau seorang sahabat lain menjamin, Rasulullah, hutang dia saya bayar, baik, Nabi kata, aku semayang. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi kita kena baca, kita kena baca macam ni. Kalau kita tak suka, kalau orang hutang kita, orang tak bayar, jangan buat orang macam tu. Salah. Orang hutang ni, dia takkan murah rezeki dia. Kerja dia semua gagal. Dia kena selesai hutang dulu, barulah dia buat kerja, barulah rezekinya berkat. Kalau tidak, semua kerja tak jadi. Salah senang. Jadi tu gagal dipahami oleh banyak orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau tak ada banyak, bagilah sikit-sikit, bayar ke orang. Jangan duduk dalam hutang, jangan terbenam dalam hutang. Tak apa, dia dengan Tuhan ni tak lepas, kalau dengan orang tak lepas. Jadi soalan orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, respect. Soalan orang ni, apakah akibatnya di akhirat kelak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, balasan orang tak baik hutang ada beberapa. Balasan Tuhan yang pertama, hidup ditimpa kehinaan dan hilang maruah. Itu pertama. Hidup ditimpa kehinaan dan hilang maruah. Orang tak hormat
Salah Sayyidina Muhammad. Dan hidup dalam keadaan tak mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, hidup tidak diberkati. Itulah yang katakan buat semua sebab tak jadi. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW sampai banyak berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah Tuhanku, jauhkan aku daripada dosa dan hutang. Nabi ajak tu untuk apa? Untuk kita ikut Nabi menjadi pedoman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai para sahabat tanya, Rasulullah, banyak sangatlah engkau berdoa dengan terlepas daripada hutang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi kata, inna rajula idha gharima fakadzaba wa idha wa'ada akhlafa. Pasal apa Nabi banyak minta lindung daripada hutang? Sampai Nabi kata, seseorang yang berhutang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dia berhutang, dia akan bohong. Kalau dia berhutang, dia akan berbohong. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Itu pasal orang berhutang. Kalau kita selamat daripada berhutang, jadi kita tak akan jadi orang yang selalu berbohong, dan kita tak akan jadi orang yang mungkir janji. Sallallahu alaihi wasallam. Itu perangai yang lekat di hati orang yang berhutang. Allahumma salli ala wasallam. Jadi kita ni, kalau berjanji, kita mungkir, maruah kita akan jatuh. Kalau kita cakap dengan orang, kita bohong. Kita mungkin boleh bohong orang di satu keadaan, tapi kita tak boleh bohong orang di semua keadaan. Kita boleh bohong orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi kita tak boleh tipu dan bohong semua orang. Lama orang kata cakap bohong, Nabi maruah kita jatuh. Nabi tak mau macam tu. Nabi tak mau umat dia macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu ahli syurga ni sifatnya bullah. Bullah ni yang mana betul. Dia tak arti konang-konang. Kalau kita bercakap konang-konang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu dia ada ciri-ciri orang yang tak akan dapat masuk syurga. A'udzubillah min dzalik. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang tak bayar hutang ialah orang yang menzalim orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau menzalim orang ni, inilah orang yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok. Selepas Allah bertanya berkenaan dengan solat ataupun sembahyang. Perkara yang Allah persoal lepas pada sembahyang ialah zalim. Salah senang ialah zalim. Sehingga isu zalim ni kalau melibatkan binatang sekalipun, salah semua. Seekor kambing yang ada tanduk menanduk kambing yang tak bertanduk, salah semua. Akhirat esok Allah bagi minat kambing yang bertanduk tadi tak ada tanduk, kambing yang di dunia hari itu tak ada tanduk, ada tanduk, tanduk balik. Itu binatang, sama-sama binatang. Macam mana sama-sama orang? Salah semua. Jadi selamatkan diri daripada hutang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, yang keempat ni lagi teruk balasan orang berhutang, iaitu amalan kebajikan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amal soleh apa pun semua reject. Semua Tuhan tolak. Jadi jenuh buat. Sembahyang Tuhan tak terima, puasa Tuhan tak terima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedekah Tuhan tak terima. Kebajikan apa-apa kita buat Allah tak terima. Jangan melewat-lewatkan bayar hutang, segera bayar. Salah Sayyidina Muhammad. Berani hidup dalam keadaan dimurkai Tuhan, susah bayar hutang. Kita hidup ni kita nak dapat, kita nak hidup dalam keredaan Allah. Kalau kita berhutang dengan orang tu kita kena rapat, minta maaf saya tak boleh bayar lagi, minta maaf saya tak boleh bayar lagi. Kok akhirat esok ni kalau tak lepas di dunia ni, dia boleh kata tak apa, saya maafkan. Salah Sayyidina Muhammad. Pasal orang tahu dia ni nak bayar cuma tak mampu bayar. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jangan diam seribu bahasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti bahaya kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi sebut, yughfaru lisyahidi kulla syai'in illa ad-dain. Nabi kata diampunkan dosa orang syahid kecuali hutang. Orang yang mati syahid ni dosa semua Allah ampun kecuali hutang. Kalau kita nak pergi perang, hutang masih ada, kena jumpa orang-orang yang kita berhutang tu. Boleh tak maafkan saya? Boleh tak lepas ke hutang saya? Kalau nak pergi Mekah, dia kena minta izin. Boleh tak saya nak pergi Mekah? Kalau orang yang bagi hutang tu kata tak, aku tak bagi, hampir Mekah, hang kena bayar hutangku, tak boleh pergi. Jadi dia kata pergilah, tak apalah, balik bayar, boleh pergi. Jadi perkara ni masalah saya nak perkara yang berat. Dalam Quran, ayat yang paling panjang sekali ialah bab hutang. Satu muka surat paling panjang sekali. Ayat berkait dengan hutang. Mana berat sungguh isu berkaitan dengan hutang ni. Seterusnya soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang ni bertanya berkenaan dengan semayang sunat hadiah. Semayang sunat hadiah ni dilakukan pada malam pertama si mati masuk kubur, sebagai peneman pada dia masuk kubur. Sebab dalam pengalaman orang mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saat yang paling kritikal ialah pada malam pertama masuk kubur. Sebab tu bila mana kita baca surah Al-Mulk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, doanya Allahumma anis wahsyati fi qabri. Ya Allah Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, anis, bagilah aku tenang. Maknanya wahsyah ketakutanku, liar hatiku, tenangkan Tuhan. Dalam kubur ni malam pertama, kalau boleh lari nak lari. Tapi nak lari mana dalam kubur? Kalau boleh lari nak lari, tapi tak mampu lari. Jadi cara dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah dengan kita menolong si mati. Yang pertama, dengan sedekah. Salah Sayyidina Muhammad, dengan sedekah. Kita sebagai anak-anak ni buat keluar duit, salah Sayyidina buat kenuri, jamu orang makan. Tapi jangan ambil duit si mati. Kalau si mati itu ada anak yatim, kalau kita semua setuju, pengwaris ni setuju nak buat kenuri kat mak, kat ayah, tak apa. Lebih tu barulah kita faraid, kita buat kenuri, kita setuju, kita pakai, tak apa. Tapi kalau ada anak yatim, tak boleh. Takut kita termakan harta anak yatim. Salah Muhammad. Okey, jadi kita ni, contoh anak-anak ni ada duit sikit, malam ni saya buat kenuri, tak apa, abang-abang tak payah buat, saya ada duit, alhamdulillah. Kenuri malam ni saya buat, malam kedua saya buat, malam tiga saya buat, contohnya. Tu termasuk dalam perkara sedekah. Kalau kita tak ada nak buat kenuri, bagi duit. Bagi duit kat tahfiz ke, kat anak yatim, kat orang susah ke, fakir ke, pada malam
pada hari pertama orang tu mati. Sebab sedekah ni, bila mana kita sedekah bagi pihak kita niatkan untuk mak ayah kita, masalah Sayyidina Muhammad, jadi selamatlah ataupun terlindunglah, terbelalah orang yang mati duduk dalam kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunat hadiah ni, sunat hadiah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sangat-sangat dituntut kepada yang paling dekat dengan mayat, anak-anak. Anak-anak. Mereka yang paling patut mayat sunat hadiah. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada orang-orang soleh. Mayat-mayat semua orang, tapi mayat hadiah ni dalam budaya orang Melayu, dia pilih-pilih orang, tu imam, tu guru, ustaz, orang soleh-soleh. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Apa ataupun bagaimana kaifiat? Pada malam pertama mayat masuk kubur tu, lafaz niatnya usalli sunnatal hadiyati raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi aku sembahyang sunat hadiah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama lepas Fatihah baca ayat kursi sekali, lepas tu baca Alha surah At-Takatsur sekali, dan baca Qul Wallahu Ahad 10 kali. Salah Sayyidina Muhammad. Rakaat kedua pun sama juga. Baca rakaat pertama lepas Fatihah salah Sayyidina Muhammad, baca ayat kursi, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Alhaakumut Takatsur, yang tiga baca Qul Wallahu Ahad 10 kali. Lepas tu lepas sembahyang baca macam ni, Allahumma innaka ta'lamu ma uridu, Allahumma innaka ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'ath thawabahu ila, sebut nama orang tu. Allahumma innaka ta'lamu ma uridu, ya Allah Tuhanku, engkau maha mengetahui terhadap apa yang ku nak. Fab'ath thawabahu ila, sebut nama orang tu. Sampaikan pahala ni kepada orang sekian-sekian. Muhammad bin Saleh, Syarifah binti Abdullah. Sebut nama orang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ni untuk orang yang untuk sedekah yang tak berbentuk duit, tapi sedekah dalam bentuk pahala. Jadi setiap amalan yang kita buat, yang kita hadiahkan kepada orang mati, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mati itu. Ada sekali disampaikan oleh Allah. Baik, sebab apa? Sebab dia dalam bentuk doa. Jadi bila kita doa, sama ada kita berdoa pada orang hidup ataupun kita berdoa pada orang mati, jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk menunaikan hajat dan doa kepada orang yang mati dan orang hidup. Salah Sayyidina Muhammad. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina. Pengajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, guru infak Masjid Darsa 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Hamba Allah sekeluarga Kelantan, Haji Zulkarnain, Haji Umi Klasum, Kelana Jaya, Masuk Ati sekeluarga Sungai Buloh, Muhammad Firdaus, Muhammad Fauzi Bangi, Rabi'atun sekeluarga Seberang Jaya, Muhammad Danish Darwisi sekeluarga Selangor, hamba Allah sekeluarga Singapura, Sudana Sahana Rahan, Muhammad Rozi, Nur Fadilah sekeluarga Puchong, Abdul Rahim Abdul Samad Bandar Seri Putra, hamba Allah Tanah Merah Jitra, Nur Halinda Husin Kuala Lumpur, Suzi sekeluarga Kajang, Rozani Nasruddin Ceras, Rozita dan keluarga, Nur Amirah Muhammad Dali dan keluarga Kota Damansara, hamba Allah sekeluarga Kelang Selangor. Bila doa insya-Allah, mudah-mudahan semua pengajar kita dan kita semua selalu mendapat rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Dan Allah SWT jadikan kita ialah insan-insan pilihan yang selalu mendapat rahmat dan berkat di sisi Allah SWT. Semoga semua masalah-masalah dalam hidup kita Allah lunasi, Allah selesaikan, dan kita jauh daripada bebanan-bebanan hutang yang akan menghinakan kita hidup di muka dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah.